بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Allah. Okay, Alhamdulillah. Okay, siapa yang hayati tadi? Rasa best ke best? Sedih, terharu, Masya Allah. Best kan? Best. Memang best, Masya Allah. Kalau nak tanya saya kan, rezeki saya dapat betul-betul mendalami Asmaul Husna ni, banyak sangat perubahan dalam hidup. Best sangat. Tenang kan? Okay. Jom kita mulakan dengan baca umur kita Al-Fatihah. Moga-moga Allah memberkati dan juga Allah memudahkan proses kita pagi ini ya. InsyaAllah. Okey, kita niatkan pagi ini supaya segala ilmu ini, sebab ilmu semua adalah ilmu Tuhan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma alat saja untuk menyampaikan. Moga-moga ilmu pagi ini bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh keturunan juga ummah, untuk dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Dan juga jom kita baca doa sikit. Okay, boleh? Jom kita mulakan.
Okay, jadi tadi kita dah tengok Asmaul Husna, ya Allah, nama-nama Allah yang indah. Saya faham mungkin kat sini ada yang daftar, ada yang non-Muslim juga yang mendaftar. Tak apa, kita anggap sebab memang kita anggap sebagai ini semua universal. Semua orang di dalam Malaysia ikut rukun rukun negara kena percaya kepada Tuhan kan. Jadi ini adalah universal insya-Allah. Jadi tadi kita dah tengok Asmaul Husna kan. Jadi siapa yang first time tadi jumpa saya, first time kenal saya. Jadi mungkin saya tak cerita banyak tentang saya. Tengok video saja boleh ya, insya-Allah. Saya kenalkan diri saya melalui video ya, insya-Allah. Bismillah. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Okey dah, itu sedikit mengenai saya. Okey, yang tadi ada yang sedih sebab kelas offline best, tapi jangan sedih lah sebab sebenarnya semuanya ada hikmah. Kalau saya buat kelas offline, mungkin orang yang sahabat-sahabat Sabah, Sarawak, Utara, Johor, Selatan kan tak dapat nak join sebab offline kan. Tapi online Masya Allah kan bila-bila kita boleh masuk kan, tak kisah kat mana. Walaupun sebelum ni ramai juga yang daripada Singapura, Indonesia dan Brunei boleh masuk, Masya Allah. Iza Yusof ke? Oh tak, kami kawan. Tapi tak adik-beradik Okey,
juga tadi ada yang so far okey ke suara saya, sebab ada yang macam echo dan sebagainya kalau apa-apa boleh check dengan tim saya. Okey, ada yang juga tanya dapat e-cert ke tak. Okey, e-cert ni saya kena check dengan tim, tapi kalau sebab saya faham kadang-kadang ada yang perlukan e-cert kan, macam government kan, boleh juga nanti minta dekat tim saya, insyaAllah. Okay. Oh tak, saya tak power. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma alat saja. Okay. Jom kita sambung. Kita sambung kelas kita insyaAllah. Okay, tadi saya dah tunjukkan sedikit mengenai saya. Cerita sikit lah kan. Dulu-dulu saya banyak terjebak lah. Dapat scholarship PhD. Kemudian mengajar dan sebagainya kan. Sekarang ni kita banyak buat kelas-kelas. Buat perkongsian. Okey, kalau nak akses webinar lepas waktu hari ni boleh ke? Okey, nanti tim saya jawab lah ya. Okey, jadi saya nak tanya satu soalan. Semua masuk kelas ni, kenapa masuk kelas vision board? Sebab saya faham ramai yang pernah buat vision board. Tapi kenapa juga masuk juga kelas ni? Boleh tulis kat komen. Kenapa masuk kelas vision board holistik? Isi masa, Masya Allah, hebat betul Daripada buang masa baik baiklah masuk kelas Nak tengok cara saya buat VB tak jadi. Buat tapi macam tak jadi. Vision board tak jadi. Oh, sebab vision board memang berkesan. Nak tambah ilmu. Buat-buat tapi tak jadi. Percaya kepada writing. Nak tambah ilmu. Nak belajar tak pernah tahu. Okey. Buat vision board tapi tak pernah dapat. Suka self-improvement. Saya pun suka. Saya suka self-education. Sebab buat tapi tak ikut. Okey. Okay, tak faham apa itu vision board. Okay, ramai juga tak pernah buat vision board kan. Nak majukan diri, banyak dapat job. Okay, nak baiki diri. Okay, best sangat saya buat, sebenarnya kan kalau vision board ni, saya buat kan dulu. Saya memang dah lama sangat buat vision board. Saya dah hampir 10 tahun. Saya suka buat vision board tiap-tiap tahun. Saya akan tulis matlamat. Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Subhanallah kan. Macam banyak yang Allah izinkan. Allah izinkan satu yang persatu nak belajar dan didik anak. Okay, Masya Allah boleh. InsyaAllah vision board kan melalui vision board. Dan juga saya dah lama buat dan saya dulu saya tak buat kelas pun. Saya buat untuk sendiri. Tapi Masya Allah ada satu ketika nanti saya tunjuk dekat nanti. Nanti dekat yang akhir-akhir nanti sebab tu kena tunggu sampai petang Ada satu ketika tu yang menyebabkan saya kena share dengan kawan-kawan. Saya kena share, bermula dengan kawan-kawan tapi lepas tu merebak, Masya Allah. Lepas tu sampai dah sekarang semua ramai yang dapat masuk kelas ni. Hari ni kita ada 1.2k sahabat-sahabat yang join kelas ni insyaAllah. Okey, cumanya saya nak share satu perkara sebelum kita nak buat vision board, sebelum kita ada matlamat. Saya buat tulisan dan apa impian untuk di hari Alhamdulillah berkesan. Alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah, hebat. Memang tak nampak muka dok patut nampak muka saya. Nampak ke tak? Tim, patut nampak ke tidak? Nampak kan? Okey, jadi kan cuma satu tips yang sangat penting sebelum kita nak buat vision board. Siapa yang nak? Cuba angkat tangan. Tak boleh nak angkat tangan Cuba siapa yang nak tahu satu tips yang sangat penting sebelum kita buat vision board. Nak kan? Okey. Nak capai impian, nak capai matlamat, dan impian matlamat ni mohon jangan nirukan minded kita. Macam kadang-kadang ada orang cakap saya tak nak masuk kelas vision board, saya tak nak buat vision board sebab ini semua keduniaan. Masya Allah, tidak sahabat-sahabat kesayangan semua. Vision board bukan hanya untuk dunia sahaja, tapi kita pergi balik kepada surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana, siapa yang faham? Siapa yang tahu? Surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita nak kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat juga. Jadi kita nak dunia dan akhirat. Jadi kita boleh nak dapat akhirat tu bermula dengan dunia. Tapi sebelum nak buat vision board, ada satu perkara yang sangat penting. Ini yang kena ada. Yang tadi, siapa yang nak tadi? Siapa yang nak? Tips dia yang paling penting. Okey. Yang penting selalu berimpian tapi tak nampak dan tak tahu nak mula daripada mana. Okey, kita mulakan dengan satu benda ni. Mulakan dengan satu benda ni iaitu kita kena tenang dahulu. Tenang dahulu. Memang tak nampak muka attendee sebab kita guna webinar. So kalau webinar, kalau kita guna yang biasa, Zoom biasa sampai 1000 saja.
Tapi sebab kita ada penyertaan lebih daripada 1,000, jadi kita kena convert into webinar. Webinar tak nampak muka. Ya, Alhamdulillah. Okey, jadi satu ayat surah Al-Baqarah ayat 201. Okey, jadi kita kena mula dengan tenang dahulu. Siapa yang rasa susah nak tenang? Cuba angkat tangan. Banyak impian pasti lost dan berkecamuk. Okay, siapa yang macam kadang-kadang susah nak tenang, lagi-lagi kita nak lockdown ni kan, saya faham mungkin ada, kalau yang bekerja mungkin kena duduk rumah tu dengan anak kat rumah, bersepan dengan kena masak. Kalau saya kat rumah ni, anak saya kat rumah kerja, saya asyik masak dia. Sampai saya kena disiplin, saya tak boleh nak ambil banyak, saya kena fokus lah, saya tak boleh nak ambil banyak sangat tanggungjawab sebab saya pun ada fokus kat rumah. Nak kena masak, berapa kali masak kat rumah. Kalau yang bekerja macam tu, kan kena duduk kat rumah. Tapi yang berbisnes pula risau sebab nak lockdown, tak boleh nak buat bisnes kan. InsyaAllah tenang selalu, Alhamdulillah. Jadi kat sini saya nak share satu teknik bagaimana nak tenang. Tenang, handle, tengah study leave tapi sangkut handle anak. Faham. Saya dulu tengah belajar, masa belajar lah tu mengandung. Saya buat master mengandung anak kedua. Saya buat PhD mengandung anak keempat. Masya Allah. Bayar hutang belajar sampai puluh-puluh ribu. InsyaAllah. Okay. Jadi siapa yang nak tips tenang, saya nak buka satu video. Tengah sambung PhD. Alhamdulillah. Okay. Saya nak buka satu video. Mohon untuk semua fokus tengok video ni. Siapa yang non-Muslim pun boleh fokus juga. Just listen. Just listen ya dan hayati. Okay. Nak buka video ni, saya galakkan semua untuk duduk macam pengantin macam tadi. Kalau siapa yang tak ada orang sekeliling, boleh berdiri juga. Ya, berdiri. Tarik nafas. Boleh tutup mata sebab saya yakin siapa yang Muslim hafal apa yang saya nak buka ni. Ya. Boleh tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Dan saya nak semua bila saya buka video ni tutup mata, hayati sahaja video ini. So betulkan breathing. Sebab satu benda utama ketika kita nak tenang adalah kita kena betulkan breathing kita. Pernafasan kita. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Okay, saya akan buka video ni dan hayati. Jadi siapa yang hafal ikut saja dalam hati daripada awal hingga akhir. Dia mula baik, setiap baik-baik kata tu mulakan dengan tarik nafas, lepas tu follow je hingga akhir. Tarik nafas lagi, follow hingga akhir. Ya, dalam hati. Boleh? Okay, bismillah. Mulakan dengan bismillah. Sebab kelas ni memang kena fokus ya. Kalau tak fokus dia tak dapat. InsyaAllah, bismillah. Kita mulakan dengan bacaan bismillah dan tarik nafas, tahan, lepaskan dan saya akan buka video. InsyaAllah, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Okey. Cuba ada yang siapa nak komen dekat chat rasa apa? Cik Puan Nur Ain sedih menitis air mata best kan sebab menang, Masya Allah. Best kan sebenarnya kan? Dia sebenarnya tenang ni, kita tak perlu nak cari kat luar. Dia ada je kat kita, insyaAllah. Allah kan pengasih penyayang kan. Meremang bulu roma, Masya Allah. Jadi tarik nafas, tahan, lepaskan. Best kan? Awalnya meremang bulu roma. Memang azan tu memang best tadi tu. Jadi kan sebenarnya, kenapa saya guna azan? Ini namanya terapi azan. Terapi azan ni kan sebenarnya, saya memang guna dulu kalau kita buat kelas offline sebelum ni. Ada seorang sahabat saya ni dia tak percaya. Sebab dia engineer kan biasalah very analytical kan. Dia tak percayalah. Dia cakap boleh ke sebab dia dah berapa lama darah tinggi dia tinggi. Memang dekat yang kalau tengok kat jam dia tu warna merah. Tapi bila kita suruh berdiri untuk hayati azan tu, kita panggil terapi azan, Masya Allah. Dia terkejut selepas itu hijau. Ya, engineer memang bicara tentang data. Memang very analytical kan. Azan ni Taranum apa saya tak pasti tapi boleh je search dekat dalam YouTube. Kami tak pernah solat mu'alaf. Tak apa, kita doakan. Kita buat kita punya vision board. Jangan risau. Jangan overthinking. Kita just doakan saja, insyaAllah. Apa-apa pun kita tenang-tenang aja. Tenang-tenang je. Apa azan. Kerja tak bagi nafkah. Okay. Tak, insyaAllah insyaAllah. Sebab Allah itu maha pengasih penyayang. Jangan risau Cik Yuyun, kita doakan saja. Sebelum ni tak hayati kan, itulah dia, Masya Allah. Tak apa Cik Yuyun, kita nanti insyaAllah, kita boleh insyaAllah kita tukar cara pemikiran kita sebab bila pemikiran kita tukar, insyaAllah dunia sekeliling akan tukar. InsyaAllah. Ya? Saya mungkin tak boleh nak baca semua chat, saya akan cuba baca tapi sebab banyak kan, tapi mana yang saya nampak tu insyaAllah kita cuba tengok go through satu-satu. Flat, tenang, pergi ke Al-Fai, Alhamdulillah. Okey, jadi Alhamdulillah sekarang ni hari ni saya nak fokus kepada 7 strategi bagaimana nak berani berimpian tinggi. Siapa yang nak berani berimpian tinggi? Siapa yang sebelum ni rasa macam Allah tak beranilah nak berimpian, takut macam angan-angan mak jenin kan? Takut nak berimpian, takut nak tulis matlamat, takut, semua takut. Masya Allah, jangan takut nak berimpian kan? Jangan takut, ya Allah, Masya Allah. Hidup ni sebenarnya best. Saya terlalu banyak impian. Okey, kita tengok pula nanti Ada yang takut, ada yang terlalu banyak impian Takut salah impian, takut saya dah ada dream shot. Okey, Alhamdulillah. Saya ada tapi tak confident. Okey, tak apa insya-Allah. Tapi gagal terus. Jangan fikir macam tu. Jangan fikir ya Allah. Sebenarnya kan banyaklah benda. Kau nak share nanti kita habis kelas kita ni kan. Kan sebab saya kat luar pun saya memang buat personal coaching. Jadi ada banyak sangat yang datang membuat curahan hati kan. Tapi insya-Allah memang saya ada belajar lah. Saya belajar teknik-teknik bagaimana kita nak keluar daripada belenggu insya-Allah. Nak personal coaching insyaAllah, boleh cakap dengan tim Okey, jom kita mulakan 7 strategi berani berimpian tinggi. Okey, semua ada pen dengan kertas.
make sure walaupun saya tak nampak muka tapi saya nak semua dalam kelas kena senyum. Boleh? Cuba senyum. Boleh Sebab kenapa kena senyum? Sebab kenapa kita semasa sekolah dan sebagainya kita susah nak faham. Sebab kita ketat sangat, muka kita ketat. Tapi masa kita tadika, kita suka, kita happy kan? Bila happy tu senang masuk. Tapi bila dah sekolah makin susah lah, semua susah, memang susah lah. Semuanya berdasarkan kat sini, otak kita, pemikiran kita, kognitif kita. Tadi macam jatuh air mata, Alhamdulillah. Siapa yang jatuh air mata tu, ya Allah, Allah itu lembutkan. Allah ya Latif lembutkan hati, Masya Allah. Okey, sambil tu saya tengok soalan juga, teknik bernafas ni saya rasa bila-bila boleh buat. Saya memang suka sangat buat. Tak nampak muka guna guna phone, boleh sebenarnya. Ya. Dekat titik 3 tu ada mention disconnect. Okey. Okey, tak apa. Ni ada soalan-soalan. Ada e-book. Sebenarnya Cik Aliza, ada e-book. Nanti minta tim untuk post kat e-book dekat Q&A ni. Ya, insyaAllah. Okey, jom kita mula. Okey, ini adalah 7 strategi. Sebenarnya strategi ada banyak, tips ada banyak. Tapi kalau kita sehari je kan. Jadi mohon fokus sebab saya nak share 7 strategi yang ni. Tapi dalam tu ada banyak sangat tips-tips, kena fokus sebab kalau tak fokus nanti terlepas. Bila terlepas nanti orang lain, kita dah cerita lain baru kita nak tanya ke orang lain. Sebab dia dah sampai ke tempat lain tapi kita masih lagi kat belakang, jadi dia kena tunggu. Jadi kesian kan? Jadi mohon untuk fokus ya. Okey, siapa yang sama dengan anak-anak, dengan pasangan itu bagus ya, insyaAllah bagus, best sangat. Nanti buat sama-sama vision, buat sekeluarga. Macam saya memang buat dengan suami saya, buat dengan anak-anak saya, Alhamdulillah. BBT tu berani berimpian tinggi. Berani berimpian tinggi, BBT. Masa azan elok berdiri juga sebenarnya. Okey, jom kita mula. Kita ada 7, nanti kita go through 7 ni insyaAllah. Nampak 7 tapi sebenarnya banyak benda yang boleh di-elaboratekan. Dan ingat satu, kalau kelas saya memang saya signifikan dengan satu hal, iaitu kelas saya sangat simple. Dia punya tips sangat simple tapi deep insyaAllah dan above your expectation insyaAllah. Okay? Strategi 1 adalah minda. Saya faham semua orang tahu cerita minda. Ke mana-mana pergi memang cerita tentang minda. Betul kan? Cuba saya nak tengok. Semua pergi mana-mana cerita tentang minda. Cumanya saya tulis dalam e-work pun nak sale. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Cerita dengan minda. Cumanya kat sini saya keluar sikit minda. Keluar sikit daripada yang biasa cerita kat luar insyaAllah. Okey, cumanya saya suka teknik 3M ni. Teknik 3M ni saya dapat daripada saya punya sifu, salah seorang sifu saya. Saya ada banyak cikgu-cikgu yang saya sejak beberapa belas tahun dahululah kan. Dan sifu ni dia terkenal dengan buku dia bertajuk Jutawan Senyap. Siapa yang kenal? Saya memang follow, kami dah bertalaki lama bertahun-tahun dulu. Cumanya tiba-tiba beberapa tahun lepas kami bertemu balik di masa ketika kami mengerjakan haji. Jadi kat situ dia share adalah cerita share kan, sampailah dia kata sangat penting untuk kita ada 3M. Apakah 3M ni? Kenal itu memang saya suka sangat lah. Teknik siapa yang follow Chefly tahulah macam ni teknik untuk simpan dan lupa. Simpan dan lupa. Tak kisah orang lain semua pakai kereta apa tapi kita ada. Kita ada di simpan dan lupa. Okey, teknik 3M ni adalah apa? Teknik 3M adalah 1, minda. Minda kita kena kuat, minda kita kena betul. Siapa yang masuk kelas Dr. Azra Online Academy, kita first class saya tu kita cerita tentang mental warrior. Bagaimana kita nak make sure mental kita power. Tak kisahlah apa yang terjadi, tak kisahlah lockdown ke apa ke, tapi kita tetap ada minda yang power. Sebab bila minda kita power, kognitif kita power, kita ada penstrukturan kognitif yang betul, kita cakap yang betul dengan minda kita, dengan diri kita, insya-Allah ianya akan menukar sekeliling kita. Walaupun orang lain ada masalah dan sebagainya, tapi kita melihat cara berlainan dan insya-Allah daripada masalah, peluang akan jadi masa akan jadi kepada peluang. InsyaAllah. Yang kedua adalah makanan. Makanan ni kau kenal siapa yang follow sifu saya yang ni, sangat menjaga makanan.
Walaupun dia lelaki, tapi apabila dia kat rumah, dia yang akan memasak. Dia yang akan masak. Anak dia ramai dia akan masak sebab makanan ni dia jadi tubuh badan kita kan, jadi darah daging. Jadi kita kena tengok apa yang kita makan. Dan yang ketiga adalah munajat. Ini yang sangat powerful di mana saya rasalah kan, ini yang tidak ada pada orang lain. Kehebatan kita adalah kita boleh munajat, especially bila kita berada di ketika detik sebelum subuh. Siapa yang bangun tahajud kan? Alhamdulillah. Jadi 3M ni kalau kita pegang insya-Allah. Munajat adakah sama dengan meditasi? Okey, meditasi tu lain munajat pun lain. Munajat ni sambil kita berdoa, tapi dia bolehlah digabungkan. Nanti saya akan share insya-Allah. Minda, makanan dan munajat. Okey. Dan juga bila kita cerita tentang minda, saya suka nak fokus kepada leadership. Sebab semua daripada kita ni adalah pemimpin. Siapa yang percaya? Siapa yang setuju dengan saya? Semua daripada yang bersama saya pagi ni semua adalah pemimpin. Setuju kan? Kenapa saya kata pemimpin? Sebab memang kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Cuba balik cek dalam Quran bahawa kita semua adalah khalifah. Bila dikatakan khalifah, khalifah ni apa? Khalifah ini adalah wakil iaitu pemimpin. Khalifah, betul kan? Jadi sebagai leader, ini yang kadang-kadang orang tak perasan. Dia rasa rendah diri, dia rasa macam tak boleh itu, tak boleh ini. Tapi sebenarnya kita dah well equipped dekat dalam kita ini sebagai leader. Kita ni leader. Mungkin cakap, saya bukan leader kot. Saya bukan leader sebab saya ni staff biasa je. Ataupun, alah saya rumah je, saya bukan leader. Tak, semua orang leader. Tak kisahlah leader apa. Dia tak kisahlah leader organisasi ke, leader ketua di jabatan ke, ketua di komuniti ke, ketua di mana-mana, tapi kita juga adalah leader kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berfikir pun kita yang jadi leader. Kita yang nak tahu ke mana hala tuju kita. Kita nak set matlamat apa pun kan, melalui akal pemikiran kita yang bawa. Jadi sekarang ni kita nak tengok apakah karakter leader yang kita boleh tengok. Ini yang best. Semua ada pen dan kertas? Ini best ya. Ini mohon fokus. Okay. Satu, as a leader, kena ada vision. Sebab tu kita buat kelas vision board. Kena ada vision. Vision ni sebagai leader, kalau kita leader kan, macam kalau kita ada company, kalau kita buat business, kalau kita tak ada direction, kita tak tahu roadmap kita nak ke mana, memang ikut flow je lah. Tak ada apa benda lah. Kita tak ada KPI, tak ada apa. Jadi kita tak boleh nak bawa company kita. Kita tak boleh nak bawa tim kita ke hadapan. Leadership. Leader kan? Leadership. Kita yang kena bawa ke hadapan. Begitu juga kita kena bawa diri kita menjadi yang lebih baik setiap hari. Seperti mana kita tengok surah Al-Mulk ayat 2, Ahsan amalah, menjadi lebih baik setiap hari. Lebih baik setiap hari. Jadi bila nak jadi lebih baik setiap hari ni, kita kena ada vision. Vision ni kita nak tengok daripada mana? Daripada ini best ya, sebab kita akan melihat daripada segi tulisan tangan dan juga tanda tangan. Siapa yang pertama kali dengar analisa tulisan tangan dan juga tanda tangan? First time Okey, saya akan share sedikit tentang analisa tulisan tangan dan tanda tangan sebab tulisan tangan ini adalah karakter kita dan tanda tangan adalah bagaimana self-image kita. Dan ini mungkin dah biasa dengar, Alhamdulillah. Okey, mungkin ada yang macam, betul ke Dr. Azura ni cerita? Tapi ingat sebab saya dah mendalami ilmu ni dah lama dah, bertahun-tahun. Dulu mungkin agak skeptikal sedikit, tapi bila saya faham bahawa kita apa-apa saja ilmu ni kalau kita taksub ataupun kita terlalu depends on it memang tak boleh. Tapi kita jadikan sebagai guideline. Guideline untuk menjadikan kita lebih baik. Dan juga lebih baik kenapa? Sebab kita nak jadi khalifah Allah yang lebih baik. Nak jadi khalifah Allah yang lebih baik, kita kena ada ilmu. Nah, ilmu ini kita kena belajar dan ilmu Allah ini terlalu luas. Masya Allah. Jadi kat sini, bila kita cerita tentang tulisan dan tanda tangan, apa yang terzahir di tulisan kita itu adalah segalanya datang daripada subconscious mind kita. Apa yang ada di dalam minda secara sedar kita akan terkeluar melalui tulisan tangan dan juga tanda tangan. Dah dengar cuma belum belajar cara nak analisis. Okey, insyaAllah sekarang ni kita cerita tengok sedikit Okey, jadi kita tengok sedikit dan juga saya kena ingatkan juga tulisan dan tanda tangan ini ada banyak sangat. Cuba tengok jurnal-jurnal. Ada banyak jurnal, academic journal dan juga PhD thesis yang menulis tentang kebolehgunaan tulisan tangan.
untuk dianalisa, tengok karakter dan sebagainya. Ya, boleh? Okey, sekarang ni kita tengok huruf T kita. Tadi kita tengok apa? Vision kan? Vision. Cuba kita tengok dekat huruf T kita. Cuba tengok dekat tulisan. Tengok T kita macam mana. Nampak anak panah ni? Nampak anak panah ni? Anak panah ini. Saya perasan Dr. Bata. Okey. Okey, nampak anak panah. Okey, nampak palang T ni? T. Okey, betul T. Okey, T ni semakin tinggi T, semakin tinggi kita boleh vision. Kita boleh visualize. Okey, boleh? Semakin tinggi palang. Tengok palang ni tinggi kan? Cuba kita tengok dekat bahagian-bahagian belah-belah orang putih ni. T dia orang memang tinggi. Sebab tu dia orang ni confident dia lain macam. Macam tu lah juga bila saya mengajar dahulu di salah sebuah universiti kan. Universiti awam kat Malaysia sebab saya punya scholarship kat sana. Jadi scholarship PhD. Jadi kat situ bila saya tengok kat situ ada ramai exchange student. Exchange student ni diorang ni kan saya tengok memang T diorang macam ni kan dan confident diorang macam. Dah lah diorang ni tinggi. Tinggi lepas tu confident. Lala diorang cakap dengan saya ni dah lah nak cakap saya ni dah lah ketinggian saya sangat. Ya, Allah bagi kelebihan dekat ketinggian yang tak berapa tinggi. Jadi, bila tengok macam tu, saya kena pandang diorang tinggi macam ni. Lepas tu confident diorang macam overconfident. Jadi, saya macam, siapa yang lecturer sebenarnya? Kan? Sebab diorang confident. Tapi bila tengok T diorang memang tengok vision. Diorang boleh vision. Kan? Okay? Tengok, ini adalah vision. Siapa yang T? Saya tak ada T dalam TT. Ni bukan tengok tanda tangan, tulisan. Cuba tengok dekat tulisan. Ya, tengok T kita macam mana. Tak ada palang dekat T palang pendek. Okey, jadi boleh tinggikan sedikit. Tapi jangan tinggi sangat. Tapi jangan tinggi sangat. Ini maknanya tinggi maknanya nanti saya akan tunjuk contoh. Ya. Okey, tengok T. Satu adalah macam kita nak tengok vision adalah T ini adalah T kecil patutnya tapi dia sebab palang dia tinggi sangat jadi nampak macam capital letter. Okey, satu adalah vision kita tengok dekat T. T ni ada banyak benda yang kita boleh tengok. Setiap huruf A, B, A, D, K semua ada makna. Tapi kat sini kita cerita sedikit sebab ini bukan kelas tulisan tangan. Okey, tengok contoh juga. Tengok T. Ini makna ini bukan capital letter tapi T dia palang tinggi. Okay. Kalau tak konsisten T, maknanya kita tengok mana yang kita punya banyak. Dominant T tu kat mana? Tinggi ke rendah? Okay, boleh? Okay, kedua, ya T sahaja. Ya. Kedua, okay, kita tengok lagi ni. T ni. Ni padahal bukan capital letter, tapi T dia palang tinggi. Dia punya palang palang. Cuba tengok. Okey, boleh? Ini tengok, ini nampak T ni, T palang yang ini palang dia rendah. Kenapa saya kata rendah? Palang ni palang yang melintang Kenapa saya kata dia rendah? Sebab dia lebih rendah daripada puncak huruf sebelum dan selepas. Nampak? Ini puncak I, dia lebih rendah daripada puncak I. Tengok ini S dan I, dia lebih rendah daripada puncak S dan I. Macam contoh T, dia lebih rendah daripada puncak titik I. Boleh nampak? Boleh dinaikkan sedikit. Nampak ini T semua kat sini dikatakan rendah sebab palang dia semua lebih rendah daripada puncak huruf sebelum dan selepas. Okey, boleh? Caps lock. Mana kalau semua capital letter itu kita cerita lain tu. Okey. Yang kedua, first sebagai a leader kena ada apa? Kena ada vision. Vision boleh kita tengok melalui tulisan huruf T. Yang kedua, as a leader kita kena confident. Sebab kenapa saya cerita pasal leader dulu, sebab kalau kita tak ada leader punya karakter ni, sebab tu kita rasa ragu-ragu dan kita rasa macam tak boleh ke tak boleh ke kita nak capai matlamat kita. So kita yang kena build up diri kita dulu, insyaAllah. Okay, yang kedua adalah confident.
confident ni, confident kita lihat daripada segi apa? Kita tengok daripada signature kita. Nombor 1 adalah vision, yang kedua adalah confident. Sila fokus ya, sebab ada banyak tips saya nak share hari ni. Okey, yang kedua adalah confident. Confident ni kita boleh lihat melalui signature kita. Cuba sign. Kat sini, contoh kat sini adalah contoh signature Richard Branson. Signature dia macam mana? Signature dia adalah dimulakan dengan capital letter dan juga awalnya besar. Nampak? Capital letter dan juga awalnya besar. Ini menunjukkan orang ini adalah confident. Cuba tengok signature kita. Sign saya jelas macam bekas Governor Zeti Aziz. Oh, okey. Maknanya Tuan Nazri seorang yang tidak pretender. Okey. Tulisan Jawi tak apa. Tulisan Jawi pun kita boleh lihat insyaAllah. Okey, maknanya mula dengan huruf kecil kan. Contohnya kalau saya pernah join kelas saya dah ubah signature. Boleh bagi sikit komen, feedback macam mana. Okey, macam contoh kalau nama saya Azura kan. Boleh bayangkan kalau, sekarang ni semua bayangkan. Cuba bayangkan. Kalau saya sign dengan nama saya 2, satu adalah A saya kecil. Dan yang kedua, saya buat sign saya dengan mulakan A saya capital letter. Nampak beza tak? Rasa-rasa ada beza ke tidak? Beza kan? Sebab kalau A kecil dia macam comel lah, macam comel kan? Tapi kalau A tu macam jadi macam lebih sharp. Beza kan? Jadi macam ni lah juga Richard Branson. Okey, boleh? Start dengan capital letter A, bagus? Okey, boleh? Jadi kita tengok dekat signature kita. Tengok awalan dia. Okay. Boleh? Okay, yang kedua adalah tengok contoh Oprah Winfrey. Cuba tengok. Dia pun besar kan? Okay. Siapa yang dah mulakan dengan capital letter, bagus. Siapa yang macam nak tukar tu, tengok jugalah. Sebab kadang-kadang susah nak tukar signature, especially yang bekerja dengan government kan. Sebab government dia dah ada cok mohon itu signature kita kan. Namun sekiranya ada yang boleh tukar, sebab saya sebelum ni banyak berkongsi dengan entrepreneur, usahawan ni dia ada satu macam dia punya action dia. Diorang boleh datang balik kat saya cakap, doktor saya dah tukar lah signature saya dekat bank. Diorang pergi tukar kat bank, Masya Allah, hebat betul. Okay, boleh? Self confident. Okay, confident juga boleh dilihat dekat huruf T. Sama juga macam vision tadi. Sama juga. Confident. Maknanya bila kita tinggi, kita punya palang T, insyaAllah kita seorang yang lebih confident. Tapi kalau kita tak tinggi, kita punya rendah, dia agak ala-ala tidak confident. Boleh tukar dekat bank. Baik, kalau hari tu saya pernah tukar dekat CIMB, bayar RM10 sahaja. Okay, boleh? High goals. Yang high goals ni kita tengok kat mana? Juga dekat T. T ni ada banyak benda yang kita boleh tengok. High goals ni juga tengok dekat palang T. Semakin tinggi palang T kita, nampak semakin tinggi palang T kita, semakin tinggi level confident kita. Dan bila kita confident, insyaAllah kita boleh set high goals. Dan bila kita set high goals, insyaAllah kita boleh visualize. Boleh? Faham I tu ada cerita lain. I pun ada banyak. Daripada I je boleh tengok lebih 10 karakter. Tapi kita tak cerita I kat sini. Kita cerita yang penting dahulu yang berkaitan dengan confident, goals. Sebab kita cerita tentang vision board. Boleh? Tengok T. Okay, seterusnya adalah nombor 3 adalah optimis. Optimis ni sangat penting untuk semua orang. Kita semua sentiasa ada sangka baik. Optimis. Kita nak sentiasa cuba untuk positif. Untuk betulkan kita punya, strukturkan balik kognitif kita. Kognitif kita maksudnya strukturkan balik pemikiran kita. Sebab daripada pemikiran lah, insyaAllah akan ada jadi lebih best. Tak kisah dekat workbook mungkin tak sama dengan dekat kita punya slide. Jadi kita nak tengok sama ada fokus ke tidak. Boleh? Okay, optimis ni kita nak tengok kat mana?
Optimis ni apabila kita menulis, contoh dah tuliskan dekat kertas kan, kita tengok tulisan kita menaik ataupun menurun. Menaik ataupun menurun. Kalau macam ini, contoh menaik. Contoh menaik macam yang kita tengok ini adalah contoh orang yang sangat optimis. Semua rasa macam wow, macam semua nampak peluang, semua macam best, semua macam wow. Sebaliknya kalau orang yang menulis ke bawah, menurun ke bawah, itu adalah sebalik optimis, iaitu pesimis. Pesimis ni tak best, semua rasa macam betul ke, boleh ke. Tak best sangat kalau kita ada pemikiran macam tu. Okey, kalau mendata pula adalah orang yang mendata dan tegak, straight kan, orang yang ikut logik dan juga ikut justification. Dia bukan jenis yang semangat ni, tapi dia akan tengok daripada segi data dan dia tengok justification, dia tengok logik dan sebagainya. Betul ke orang yang tulisannya mendata tu? Boleh? Jadi kalau tulisan kita tengok menurun ataupun mendata ataupun menaik. Cumanya ini sangat menaik. Saya tak galakkan sangat menaik macam ni sebab kalau boleh jangan lebih 10 darjah. Sebab kalau sangat menaik dia akan jadi seorang yang macam ni tau. Saya pernah dulu masa mula-mula saya tukar tulisan, belajar tentang tulisan saya sangat menaik. Macam ni. Bila sangat menaik dia jadi macam sentiasa macam wow, semangat, semua nampak peluang, semua macam wow, semua boleh buat. Tapi end up dengan kita jadi penat. Dulu tanya saya kelas apa yang saya tak masuk. Semua kelas saya masuk. Kelas memasak 20 jenis lauk pun saya masuk. Macam-macam kelas sebab semua kita tengok peluang, semua kita tengok semangat. Tapi tak, kita kena fokus. Jadi naikkan sedikit sahaja. Kalau tulisannya terus naik, macam tak konsisten, itu biasanya orang itu ada isu dari segi emosi. Boleh? Okey, seterusnya adalah kita tengok nombor 4. Saya tak payah lama-lama kat sini, nanti tak habis kita punya modul. Kan betul kan, lepas tu Asman cakap tak fokus. Okey, sekarang kita tengok nombor 4. Nombor 4 kita tengok fast action. Bila kita dah ada matlamat, kita kena ada fast action. Bila kita jadi leader kan, kita dah okey, kita dah ada vision, kita dah okey, kita dah semangat, kemudian kita dah ada kita punya goals kan. Tapi kita tidak ada action. Ini yang kita tengok kat luar ada ramai juga. Yang fast action tu tidak ada. Macam kita nak tengok seorang yang fast action tu adalah, jom kita tengok. Siapa nak tahu fast action macam mana? Senyum dahulu dan kemudian cakap saya. Saya. Wow. Okay. Nombor 4 adalah fast action. Sama ada kita ni jenis orang yang orang kampung saya panggil procrastinate ataupun suka bertangguh. Siapa yang ada tulisan macam ni? Cuba angkat tangan. Tulisan yang tidak sampai ke kanan. Palang dia sampai tengah je. Tak sampai ke kanan. Okey, siapa yang ada macam ni? Dia tak. Okey, tak ada, bagus. Siapa yang ada separuh sahaja palang macam ni? Nampak palang dia sampai tak habis ke kanan. Palang dia sampai sini je. Nampak? Dia tak habis ke kanan. Siapa yang perasan? Okey, ini adalah contoh simptom kuat bertangguh. Siapa yang ada macam ni, dia kuat bertangguh. Kita dah ada matlamat ni. Kemudian kita dah ada goals ni, kan? Kita dah ada confident, tapi nantilah, besoklah, lusalah, tulatlah. Kalau full bagus, Okey, nampak? Balance, kalau balance bagus. Siapa yang tak ke kanan ni, kanan dia tak habis, dia stuck sampai tengah, dia seorang yang kuat bertangguh. Siapa yang ada macam ni, rasa betul ke betul? Betul lah suka bertangguh, kan? Okey? Okey, boleh? Tulisan T tak habis betul. Tulisan T betul sangat. Okey, ramai yang cakap betul. Alhamdulillah. Okey, jadi sebenarnya ini untuk kita jadikan guideline saja, bukan untuk kita taksub, insyaAllah. Okey, boleh? Kita sambung lagi. Kita tengok apa lagi selepas ni. Pertama tadi kita dah tengok vision. Yang kedua kita tengok confident. Yang ketiga optimis. Yang keempat high goals. Lagi apa? Ini adalah keempat, fast action. Yang kelima adalah self-reliance. Self-reliance ini maksudnya ini yang paling kuat kalau kita nak tengok dekat leadership character. Saya faham kita tidak ada self-reliance sebab kita tidak ada
Semuanya tidak ada, semuanya la haula wala quwata illa billah. Namun Allah bagi kita kepada kita, Allah bagi kita akal dan pemikiran untuk kita berfikir. Dan saya suka, sebab tu saya suka menambah ilmu self education dan sebagainya, sebab dengan ilmu itu akan menyebabkan kita jadi lebih baik, kita boleh buat keputusan lebih baik dan sebagainya. Siapa yang setuju dengan saya? Cuba angkat tangan. Okay. Jadi self-reliance ni kita boleh lihat iaitu salah satu karakter yang paling kuat dekat leadership, iaitu self-reliance. Maknanya insya-Allah tak payah pening-pening kepala, orang lain tak nak buat kita boleh buat, insya-Allah kan. Kalau apa-apa kita ada kekuatan untuk kita nak bawa ke hadapan. Jadi kita nak tengok kat mana adalah apabila signature kita ada line di bawah. Siapa yang ada line kat bawah? Line tu make sure tidak terkena dengan nama kita. Make sure nama kita tak kena line tu. Ada bagus tapi make sure tidak kena. Macam contoh nama ni kan, dia punya nama, line dekat bawah, dia tak kena dengan nama. Sebab kalau kena nama itu dah cerita lain. Line bawah ada dot penutup. Kalau ada dot tu maknanya seorang yang firm. Okay, boleh? Ini adalah contoh. Okay, saya nak tunjuk. Contoh, tengok. Contoh T dekat tulisan Tun Dr. Mahathir. Apa yang kita nampak kat sini? Siapa yang nampak? Tinggi kan? Menaik tinggi. Okey. Dan dia ada garisan di bawah. Okey, T ni saya nak tunjuk tunjuk sama ke sama dengan T yang ini? Sama kan? Nampak macam ada kebetulan ke? Tak, itu bukan kebetulan sebab semuanya dah dikaji. T kita tulis macam mana, itulah karakter kita. T ni kalau kita perasan, T dua insan ni yang Allah banyak bagi kelebihan, bukan sebab diorang hebat tapi Allah yang izinkan, Allah yang mengalihkan kehebatan kepada diorang. Okey, kalau tengok T, satu T dia menaik. Menaik, ya. Ini pun menaik. Nampak? Dan yang kedua adalah T-nya tidak bersentuhan, palang dan tiang. Palang dan tiang tidak bersentuhan. Palang dan tiang tidak bersentuhan. Nampak? Ini dikatakan bila T menaik, seorang yang penuh dengan semangat, enthusiasm. Dan bila palang tidak bersentuhan, maknanya ini adalah dikatakan seorang yang sangat banyak. Dia sebab T tadi kan vision, dia berkaitan dengan pemikiran, berkaitan dengan intellectual, berkaitan dengan idealism dan sebagainya. Jadi okey tu tengok satu adalah huruf T dia kan, kita dah share tadi kan, dekat high goals, confident kan, enthusiasm dan sebagainya. Okey, kemudian dua pun ada line dekat bawah. Ini adalah contoh karakter leadership. Ya, wallahualam Ini adalah mengikut kajian, saya bercakap berdasarkan kajian. Mohon jangan taksub jadikan sebagai bersentuhan. T tak bermaksud tak bersentuhan, maknanya bila tak sentuh, maknanya bila kita cakap tadi tentang vision, high goals, dia orang yang macam ni mempunyai vision yang terlalu banyak, tinggi. Bagaimana goals yang tinggi, matlamat yang tinggi. Garisan bawah itu adalah self-reliance. Ini yang kita panggil self-reliance, garisan bawah. Dan satu, boleh juga, Rumi dan Jawi pun boleh. Okey, satu kan. Saya tak nak lama-lama kat side sini sebab kita nak pergi next lagi. Okey, siapa yang best belajar ni? Siapa yang best belajar tentang tulisan tangan? Best. Siapa nak belajar lagi? Best kan? Okey, kalau faham kat sini, saya masa ini nampak tahun 2012. Bila tahun 2012, masa ni Tun Dr. Mahathir, dia dah bukan jadi PM lagi. Dah menjadi mantan yang dulu lah kan. Sekarang dah mantan balik, kembali mantan kan. Okey, kat sini dulu masa saya belajar, cikgu saya cakap, siapa yang ada signature yang naik ke belakang ini, dia suka buat U-turn. Jadi bila Tun Dr. Mahathir menjadi PM kembali, yang sebelum ini ramai yang PM saya, ramai yang message saya. Betul lah doktor, betul lah, ya buat U-turn kan. Kan? Okey, itu ikut kajian tapi Masya Allah, Allah tunjuk pula kan. Okey, boleh nampak?
Okey, tak macam buat-buat ke okey, kena faham ya sebab kita ni apa yang tulisan kita keluar itu semuanya berdasarkan kita punya subconscious mind kita. Jadi sekarang ni kita kena tukar kita punya paradigm, kita kena tukar subconscious mind kita sebab subconscious mind kita ni dah lama. Berapa umur tahun ni? Contoh tahun ni kita umur 30 tahun, tahun ni kita umur 35, ada yang 40, ada yang 45 kan. Jadi berapa lama subconscious mind kita ada sama pegang dengan pemikiran yang lama. Jadi kita kena ubah. Jadi ini adalah antara teknik-teknik untuk ubah. Memang kita rasa macam buat-buat tapi memang kita kena buat-buat, kita kena ubah. Nanti saya akan share lagi, ada banyak sangat teknik bagaimana kita nak ubah. Memang sebenarnya kita nak ubah hidup kita adalah dengan ubah kat sini je. Kita ubah subconscious mind kita, kita ubah paradigm kita, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Ya, insya-Allah dengan izin Allah. Dan juga kalau kita faham tentang kehidupan kita kan, kita ada minda sedar dan juga minda suprasedar. Minda sedar ni berapa banyak kelas yang kita dah pergi. Berapa banyak ilmu yang kita ada. Berapa banyak ilmu kita nak jadi kaya yang kita ada, nak jadi berjaya yang kita ada. Berapa banyak kelas agama yang kita pergi. Tapi kenapa tak sampai dekat minda suprasedar kita? Kenapa kita punya result tak sama dengan apa yang kita belajar? Sebab paradigm di minda suprasedar kita ini kita tidak ubah. Selagi kita tak ubah kat sini, tapi kita pergi kelas macam-macam dia tak ubah kat sini, result takkan sama, takkan dapat. Sebab tu sekarang ni kelas kita adalah nak ubah kat sini, insya-Allah dengan izin Allah. Ya, boleh. Dan kelas ini semua adalah teknik-teknik yang simple. Betul, dah macam-macam kelas kita pergi kan, betul kan? Okey. Okey, so far leadership tadi kita belajar tentang apa? Melalui tulisan tangan. Satu kita dah tengok melalui vision. Yang kedua adalah confident. Yang ketiga adalah high goals. Yang keempat adalah optimis. Dan yang kelima adalah self-reliance. So far macam mana? So far so good? Kalau garisan kena tanda tangan itu maksudnya ada self-sabotage. Okey, ini saya akan share sedikit tentang bagaimana kita nak buat logo diri kita. Ini adalah self-image kita yang kita tunjuk melalui signature. Ini sangat penting ya sebab saya ramai tengok kat luar sana. Betul, signature Masya Allah. Sebab signature adalah kita punya self-image. Apa yang kita nilai diri kita, bagaimana kita value diri kita. Sebab kita tak pernah check bagaimana kita value diri kita kan. Dan juga kita tak pernah check bagaimana self-image kita. Okey, kalau nak tanya soalan boleh masuk dekat ni ya, dekat dalam Q&A. Sebab kalau kat sini banyak sangat, dekat chat banyak sangat. Soalan boleh letak Q&A, insya-Allah. Okey, okey, saya bagi contoh. Sebagai contoh bila tanya tadi tentang garisan di tanda tangan. Ini adalah kita punya self-image kita. Cuba cek tanda tangan kita. Tanda tangan kita macam mana? Ini adalah contoh tanda tangan yang saya ambil daripada Google, kumpulan K-pop. Kumpulan K-pop dan kita tahu negara mana yang banyak ada kadar commit suicide. Siapa yang boleh jawab? Korea kan, Korea dan Jepun. Siapa yang pergi Jepun tahu kan ada satu tempat tu memang khas untuk kita bunuh diri. Saya lalu kat situ dulu. Remang juga Okey, kita tengok signature. Ini adalah contoh-contoh signature. Okey, saya pernah ada sahabat saya masa saya buat PhD dulu, dalam PhD room tu ada seorang sahabat daripada Yaman. Dia cakap apa tau? Dia cakap sekarang ni kebanyakan orang di luar sana dia macam strawberry. Strawberry tu apa? Strawberry tu buah kan, buah yang cantik, nampak merah, comel kan. Tapi cuba kita penyetkan. Hancur ke tidak strawberry tu? Hancur kan? Macam itulah dia. Nampak cantik di luar tapi tidak di dalam. Hancur, mudah hancur, fragile. Macam itulah kebanyakan orang kat luar sana. Sebab tu sangat mudah untuk kita nak commit suicide. Bukan kita, orang di luar sana. Nampak cantik tapi lembik. Ini contohnya macam kat sini. Ini adalah salah satu kumpulan K-pop yang terkenal. Saya sebut mungkin tahu, tapi saya pun sebenarnya tak kenal pun. Tapi sebab bila diorang cerita, saya ambil lah dekat Google Okey. Okey, nampak signature ini. Tapi nampak hebat diorang di atas pentas. Nampak diorang kalau kita tengok kisah-kisah yang komik suicide semua cantik kan, kaya kan. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab dalaman tak kuat.
Dalaman tak kuat, spiritual tak kuat. Jadi kat sini kita tengok kan, nampak contoh saya punya anak panah nampak daripada atas ni signature dia dah naik, dia pergi potong nama dia ke belakang. Nampak? Ini dia pergi potong nama dia. Ini pun dia buat potong nama dia. Ini pun potong. Ada berapa signature kat sini yang ada, dia potong nama dia. Tak nampak ke? Okay, nampak semua nampak ke? So far so good, nampak. Okay, ini adalah contoh bila ada garisan tapi dia merentasi nama. Nampak? Merentasi nama. Ataupun kita buat signature, kita ada garisan kat bawah tapi garisan tepuk, kita potong nama kita. So itu adalah contoh signature yang menggambarkan kita ada self-sabotage. Okay, sebab kat sini ada yang tanya garisan, sign ada garis, sentuh dan tak sentuh sign tersebut. Ya, jadi siapa yang sentuh dan juga tak sentuh memang tak sama, sebab siapa yang tak sentuh itu adalah karakter leader, tapi yang sentuh itu yang merentasi nama kita adalah karakter self-sabotage. Ya, boleh? Boleh? So far? Okay, kemudian kita tengok pula ini, contoh yang ini. Ini, ni signature. Okay, tengok siapa yang kat sini cikgu. Saya faham dekat dalam kat sini ada ramai, ada cikgu, ada kaunselor, ada pensyarah, kan, ada juga founder-founder kat dalam ni, kan. Saya faham kat sini pun ada jutawan-jutawan juga yang dah masuk kelas ni, kan. Okay, cumanya ini daripada segi lain sikit lah, ya. Okay, kita tengok tulisan ni. Cikgu, ada yang cikgu kan. Okay, tengok ini adalah contoh student menulis kertas di exam sheet, kan, tulisan kan, di exam paper, exam sheet. Saya pun dah lupa lah, kan. Okay, jadi kita nampak susah nak baca, kan, dan saya faham cikgu-cikgu pun ada, semua cikgu adalah manusia biasa. Bila dikatakan cikgu dia manusia biasa, lecturer manusia biasa, ada emosi dan sebagainya. Bila tengok tulisan ni, kan, kita ada banyak kot nak tanda ni, kertas jawapan, kan. Tapi tengok tulisan macam ni, pening kepala. Siapa yang rasa pening kepala? Allah Akbar, tulisan sakit mata, cikgu nak baca. Okey, bila sakit mata, kan, kita sakit mata, kadang-kadang kita pun ada perasaan silap-silap kita tercampak buku ni, kertas ni. Pernah jadi cikgu, kan? Rasa macam nak campak rasanya kalau kita tengah pengang ke apa, dia semacam nak campak. Okey, rasa nak koyak, kan? Okey, kita kena faham ya, ini student. Dan bila kita faham, student bila ada tulisan macam ni, ini adalah contoh insan yang ada masalah emosi. Bila kata ada contoh, ini adalah bentuk tulisannya orang yang ada emosi tak stabil, ada, kalau kita tengok T dia sangat rendah, K dia keras kepala, maknanya dia ada masalah, dia ada isu dalaman. Dan bila studentnya ada isu dalaman, dia bermula daripada mana? Rasa-rasa bermula daripada mana? Rumah. Maknanya kalau kat rumah dia ada masalah, pergi kat sekolah cikgu marah campak kertasnya, dia pergi mana? Sebab tu kadang-kadang student ni macam lagi teruk lepas tu, sebab dia tak ada tempat nak meluah. Dia kena bawa ustaz banyak sangat, astagfirullahalazim. Okey, jadi ini kalau kita faham tentang tulisan, banyak yang kita boleh bantu. Banyak yang kita boleh bantu insan-insan kat luar sana, insya-Allah. Ya. Jadi ini saya ada sikit lah, sikit kita tengok tips bagaimana kita nak bina signature kita yang okey. Kalau tak nak tukar tak apa, mungkin kita boleh share dekat tim kita, dekat anak-anak, anak buah dan sebagainya, adik-adik ke, kan. Okey, satu, make sure tidak ada stroke. Memang saya selalu ada juga cikgu-cikgu, kaunselor jemput untuk cerita tentang tulisan tangan, insyaAllah. Okey, satu, make sure kita kena faham yang kalau boleh kita tidak ada stroke dekat tulisan kita. Kalau ada garisan yang merentasi nama, tolong turunkan sedikit. Ya. Yang kedua, digalakkan untuk start with capital letter. Yang ketiga adalah size yang sesuai. Saiz yang sesuai, kenapa saya kata saiz yang sesuai adalah
bila tulisan kita besar, signature kita pun besar lah. Kalau tulisan kita kecil, signature kita pun kecil. Ikut macam tulisan. Sebab kalau signature kita besar, tulisan kita kecil, dia nampak tidak konsisten. Bila tidak konsisten, maknanya apa yang kita ada dengan faham yang kita punya tulisan adalah self image kita nak tunjuk kepada orang lain tak sama. Dia tak sama, dia tidak inline, dia tidak align, jadi ianya akan menyebabkan kita, sebab tu kita kadang-kadang cepat marah, kita ada masalah dalaman kita, macam sebab dia tak congruent, dia tak inline kan. Yang first adalah tidak ada stroke. Yang tadi ingat self-sabotage. Okay, sebelum tu saya rasa kita dah 10.45, kita kena rehat. Siapa yang nak minum air, nak pergi toilet kan, tapi sebelum tu kita tengok dekat Q&A. Kalau kita buat tulisan boleh Cik Puan Yat Ahmad, kita boleh bantu tulisan dekat anak-anak. Kalau Z ada stroke Z tak apa. Jawi pun okey, tak ada apa maksud. Terbalik, kalau sign terbalik saya kena tengok. Saya tak berani nak cakap sebab takut nanti bias. Okey? Okey, kalau macam ni, macam contoh ada nombor 1 dengan 4 tak sempat salin, wifi problem, okey, itu boleh tanya dekat dalam chat ataupun nanti tim mungkin boleh tolong tuliskan seakan dekat Q&A ni, siapa yang ada tanya soalan mohon untuk tolong jawabkan. Okey, boleh? Tak nak rehat. Okey, tak apa sebab ada yang masuk dapur daripada pukul 9 tadi dah masuk. Kita berehat sekejap. 5 minit. Siapa nak pergi toilet sebab saya tak boleh nak kata semua okey, kita tak boleh nak tak berhenti. Kita tak ada rehat sebab ada yang nak pergi toilet dan sebagainya. Okey, jom kita pergi, siapa yang nak buat air kopi dan sebagainya, kita akan masuk balik kita masuk 5 minit cukup 15 minit 10 minit lah, 10 minit. Kita masuk balik pukul 10.